A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam kelas sirah tahun 5. Muallimah harap semua murid tahun 5 berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan hari ini macam biasa, boleh baca doa dulu, tutup video ni dulu, dan selepas daripada baca doa, boleh mulakan semula video ni. Dan hari ni kita dah memasuki tarikh 12 Ogos 2021. Dan pelajaran sirah tahun 5 kita ni masih lagi dalam tajuk yang kita dah masuk beberapa minggu lepas, iaitu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'alimah minta maaf sebab suara pun masih belum pulih sepenuhnya, jadi terganggu sikit lah. Harap murid-murid boleh faham lah. Buku teks, boleh buka buku teks muka surat 52. Hari ni kita belajar sikit sahaja. Boleh buka muka surat ni, sambungan daripada minggu lepas. Ma'alimah besarkan. Sebelum daripada kita masuk yang minggu ni, suka untuk Ma'alimah ulang sedikit lah apa yang kita belajar pada minggu lepas. Muka surat 51 tu. Minggu lepas kita belajar tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, bermula daripada Nabi kalau kita tengok, bermula daripada Nabi gering ataupun sakit kan. Bermula pada hari-hari terakhir bulan Safar tahun 11 Hijrah kan, Nabi start sakit. Dan semakin hari semakin sakit. Masa sakit tu Nabi berada di rumah isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Aisyah. Dan diceritakan juga pada minggu lepas apa yang kita belajar. Pada waktu Nabi sakit tu, Nabi meminta Saidina Abu Bakar tu ganti Nabi untuk solat jemaah, solat berjemaah, jadi imam, dan juga mengendalikan beberapa urusan negara. Dan yang kita belajar lagi minggu lepas, akhirnya Nabi maksudnya wafat pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah kan. Pada hari Isnin, pada hari yang sama Nabi dilahirkan. Dan pada waktu Nabi berusia 63 tahun pada hari Nabi wafat tu. Pada waktu Nabi wafat, umur Nabi 63 tahun. Dan juga Nabi dimakamkan di Masjid An-Nabawi kan, bersebelahan dengan kediaman ataupun rumah Sayyidatina Aisyah. Dan seperti yang Mu'alimah maklumkan minggu lepas, minggu ni kita akan belajar tentang macam mana sahabat-sahabat menerima berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni kita dah masuk dah tajuk tu. Kita sama-sama baca dahulu. Apabila tersebar berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menjadi bingung. Para sahabat menjadi bingung dan suasana menjadi kelam kabut. Maksudnya semua orang terkejutlah, panik bila dengar satu berita yang orang yang mereka sayangkan, sangat sayangkan Nabi ni, sahabat-sahabat sangat sayangkan Nabi ni, menerima berita kematian orang yang mereka sayangkan. Jadi
bingung semua sahabat-sahabat dan suasana masa tu jadi kelam kabut, semua bercerita tentang berita yang baru mereka dengar ni. Okey. Dan diceritakan secara khusus di sini dua sahabat yang penting yang sangat rapat dengan Nabi. Pada mulanya Saidina Umar bin Al-Khattab. Di sini diceritakan tentang Saidina Umar bin Al-Khattab tidak mahu, pada mulanya tidak mahu menerima hakikat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi berang. Berang ni macam marah lah. Dia marah sampaikan dia kata siapa yang kata Nabi meninggal ni dia akan letak pedang kan. Sebab dia macam tak boleh nak terima satu berita yang Nabi meninggal. Okey. Tapi di sini lalu Saidina Abu Bakar seperti yang kita ketahui, Saidina Abu Bakar perwatakannya sangat tenang, sangat lembut. Jadi Saidina Abu Bakar ni lah yang menenangkannya, iaitu Umar ni menenangkan Umar dan menenangkan kaum muslimin yang lain yang sedang kelam kabut tu dengan berkata, "Wahai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, sekarang Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup dan tidak mati." Lalu beliau terus membaca ayat, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Okey, maksud ayat yang Saidina Abu Bakar baca tadi ialah, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati ataupun terbunuh sebelum ini, kan? Jika demikian, kalau dia pun mati ataupun terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Surah Ali Imran ayat 144. Okey, seperti kita tahu, ayat Al-Quran ni adalah yang diturunkan kepada Nabi dan Nabi sendiri yang membacakannya, kan? Dan pada hari kematian Nabi, Abu Bakar mengingatkan semula tentang ayat ini kepada sahabat-sahabat yang lain supaya sahabat-sahabat lain sedar yang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni juga adalah seorang manusia, kan? Seorang manusia yang akan mati setelah tugasnya selesai semuanya, kan, sebagai Rasul. Jadinya pada waktu ini barulah sahabat-sahabat lain ni sedarlah yang mereka memang satu hari akan menghadapi situasi kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kita akan tengok lagi minggu depan apa yang akan berlaku setelah daripada Nabi wafat. Sebabnya sebelum ni kiranya Nabi semua yang menjadi ketua, kan? Tapi sekarang ni bila Nabi wafat ni maksudnya macam mana dia orang memilih ketua yang menggantikan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa pesanan-pesanan terakhir yang Nabi tinggalkan. Okey. Jadi untuk hari ini, setakat ini dulu apa yang dipelajari. Untuk latihan hari ini, boleh buat buku aktiviti muka surat 33 yang ni, okay? Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Boleh baca satu persatu apa yang ada kat sini. Mukadimah baca dulu untuk membantu siapa yang kurang lancar lagi Jawi. Sebab hari ni pun Mukadimah tak dapat mengadakan lagi sesi Google Meet. Okay. Nombor 1, Nabi Muhammad SAW telah wafat di rumah Sayyidatina Aisyah. Okay, betul atau salah? Nabi Muhammad SAW demam sebelum baginda wafat. Boleh baca semula dah. Umur Nabi Muhammad SAW sewaktu wafat ialah 60 tahun. Betul atau tidak? Kita hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Nabi Muhammad SAW. Tiada seorang rasul pun yang kekal hidup selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW ialah nabi terakhir. Semasa Rasulullah SAW sakit, baginda meminta Sayyidina Umar mengimamkan solat berjemaah. Okey, jadi boleh jawablah semua soalan ini dan juga boleh hantar kepada Mukadimah. Mohon maaf kalau ramai lagi yang Mukadimah tak semak kerjanya. InsyaAllah bila kesihatan Mukadimah agak baik, Mukadimah akan semak satu persatu. Dan terima kasih untuk sesi pembelajaran hari ini. Mukadimah minta maaf sekali lagi kerana tidak dapat mengadakan sesi Google Meet hari ini. InsyaAllah doakan kesihatan Mukadimah bertambah pulih dan kita akan buat kelas yang lebih baik lah minggu depan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa'.